Hai, Assalamualaikum kepada Dr. Amelia. Kami dari kelas 10 akan membentangkan tentang Somerset Thinking Skill. Jadi ahli grup kami terdiri daripada saya sendiri, Wanur Ifhami, Muhammad Adib, Kritika, DJ, Aida, Muhammad Nazirul dan Nur Atika. Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan sekalian. Nama saya Kirtika Pirialwar. Hari ini saya akan menerangkan tentang pengenalan. Pendekatan Somerset Thinking Skills yang diperkenalkan oleh Robert Fisher pada 1990-an memberi penekanan kepada cara pelajar berfikir, bukan sekadar menghafal isi pelajaran. Pendekatan ini berasaskan 5 komponen utama, iaitu pemprosesan maklumat, pemikiran logik, penyelidikan, pemikiran kreatif dan penilaian yang saling melengkapi dalam membantu pelajar membina pemikiran yang lebih mendalam. Kajian terkini turut menunjukkan bahawa apabila guru menekankan kemahiran berfikir melalui aktiviti seperti mengajukan soalan terbuka, menyelesaikan masalah sebenar dan membuat refleksi pencapaian pelajar meningkatkan dengan ketara. Dalam bilik darjah, guru memainkan peranan sebagai fasilitator yang membimbing pelajar meneroka idea, mengenal pasti strategi pemikiran dan menilai proses yang mereka gunakan. Contohnya, dalam pengajaran matematik seperti topik nombor bulat, pelajar diberi situasi dunia sebenar untuk diselesaikan. Kemudian diminta menerangkan cara mereka berfikir, menilai strategi dan mencuba kaedah lain. Seterusnya, meningkatkan kemahiran metakognitif mereka. Pendekatan ini juga selari dengan keperluan kebat dan pendidikan abad ke-21 yang menuntut pelajar bukan hanya menghafal tetapi mampu menyoal, menilai maklumat, berkolaborasi dan menggunakan teknologi secara berkesan. STS turut berakar daripada tradisi pendidikan United Kingdom yang menekankan kemahiran kognitif seperti analisis, sintesis, perbandingan dan pembentukan pola memori. Dalam amalan guru menggunakan pertanyaan seperti mengapa kamu memilih strategi ini atau bagaimana cara lain untuk menyelesaikannya. Sebagai contoh dalam topik corak matematik, guru boleh meminta pelajar mencari corak dalam pergerakan daun domino. Kemudian menyiasat sebab corak itu berlaku dalam mencipta corak baru. Kejayaan pelaksanaan STS bergantung pada latihan guru. Mereka bentuk kurikulum yang menyokong aktiviti pemikiran serta penilaian yang memberi fokus kepada proses, bukan hanya jawapan. Secara keseluruhan, STS bertujuan untuk membentuk pelajar yang kritikal, kreatif dan reflektif, yang bukan sahaja mencari jawapan betul, tetapi memahami bagaimana dan mengapa mereka mencapai jawapan tersebut. Melalui contoh situasi dunia sebenar, penyelidikan kecil, perbincangan kumpulan dan refleksikan diri, pelajar menjadi lebih berdikari dan mampu mengaplikasi strategi pemikiran ke dalam pelbagai situasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atika binti Anwar. Kita akan teruskan dengan asal-usul dan perkembangan Somerset Thinking Skill STS. STS diasaskan di United Kingdom pada awal tahun 1990-an sebagai tindak balas terhadap keterbatasan for Eastern Instrumental Enrichment FIE. FIE berasaskan modifiability kognitif di mana kemampuan berfikir boleh dipertingkatkan melalui latihan berstruktur dan mediation learning experience. FIE terlalu abstrak, kurang berkesan dalam konteks pendidikan United Kingdom. Walau bagaimanapun, STS masih mengekalkan prinsip penting FIE iaitu mediasi, perantaraan guru, bridging, aplikasi kemahiran dalam situasi yang lain. STS direka supaya mudah difahami, lebih praktikal dan lebih relevan dengan bilik darjah. Modul STS meliputi penyelesaian masalah, analisis dan sintesis, analogi dan pengurusan ingatan. Tujuan STS adalah pelajar dapat menggunakan kemahiran berfikir secara aktif dalam pembelajaran dan juga kehidupan seharian. STS juga lebih aplikasi berbanding FIE yang terlalu menggunakan teori dan juga terlalu abstrak. Seterusnya, kita teruskan dengan prinsip teras dan kerangka kerja STS. Kursus STS berasaskan prinsip kaedah kemahiran iaitu kemahiran berfikir yang diajar langsung melalui aktiviti dan latihan khusus tidak bergantung kepada kurikulum standard semata-mata. Prinsip ini menekankan beberapa elemen utama. Yang pertama, kemahiran berfikir secara terperinci di mana fokus pada proses kognitif bukan sekadar hafalan fakta. Sebagai contohnya, subjek matematik, pelajar menyusun langkah logik untuk menyelesaikan masalah matematik. Yang kedua,
perspektif metakonektif, di mana pelajar menilai dan memantau cara berfikir sendiri. Sebagai contohnya, membuat refleksi strategi selepas menyiapkan tugasan yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, gaya bimbingan aktif, iaitu guru sebagai mediator, guru membimbing pelajar melalui aktiviti berstruktur. Sebagai contohnya, soalan terbuka dan juga perbincangan dalam kumpulan. Pendekatan bersepadu yang digunakan adalah gabungan pembelajaran konektif, pedagogi bimbingan dan juga metakoneksi, lebih praktikal dan relevan untuk bilik darjah yang moden. Seterusnya, kemahiran berfikir sasaran utama STS. STS membangunkan 4 kelompok kemahiran berfikir utama melalui aktiviti, latihan berstruktur dan bridging kepada situasi sebenar. Kemahiran yang pertama adalah kemahiran analitik, iaitu mengumpul, menyusun dan menilai maklumat secara objektif. Sebagai contohnya, memecahkan masalah kompleks kepada bahagian yang kecil. Kesannya, ia dapat mengelakkan kesimpulan dibuat secara terburu-buru dan membuatkan pemikiran lebih teratur. Yang kedua, kemahiran pemikiran yang kreatif, menilai hujah dan memilih alternatif terbaik secara rasional. Sebagai contohnya, menilai kredibiliti sumber berita sebelum mempercayainya. Kesannya, membantu membuat keputusan yang berasaskan bukti, bukan emosi semata-mata. Yang ketiga, kemahiran penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Mengenal pasti masalah terlebih dahulu, menjana pilihan dan memilih tindakan yang terbaik. Sebagai contohnya, merancang penyelesaian isu subjek sains dan menilai risiko jangka panjang. Kesannya, dapat menguatkan kawalan metakonektif dengan menilai langkah sendiri. Dan keempat adalah pemikiran generatif dan juga kreatif. Dapat menghasilkan idea yang baharu dan menyelesaikan secara inovatif. Sebagai contohnya, brainstorming tanpa takut rasa salah untuk idea yang lebih alternatif. Kesannya, membantu melihat masalah dari sudut yang berbeza dan meningkatkan kreativiti. Kita teruskan dengan rasional mengapa membangunkan kemahiran berfikir. Yang pertama, dapat membantu pelajar menguasai ilmu secara mendalam, bukan sekadar menghafal. Yang kedua, dapat meningkatkan keupayaan untuk menilai, menganalisis dan menyelesaikan masalah dengan efektif. Yang ketiga, kajian menunjukkan program kemahiran berfikir dapat meningkatkan prestasi pembelajaran dan kreativiti pelajar. Yang keempat, dapat menggalakkan membuat keputusan yang berasaskan bukti secara inovasi dan juga bekerjasama. Dan yang terakhir adalah menyediakan pelajar yang boleh menghadapi cabaran dalam dunia yang moden, yang kompleks dan juga dinamik. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Salam sejahtera kepada Dr. Amelia dan rakan sekalian. Nama saya Lizzie Ying. Sekarang saya akan membentangkan 3.0 struktur dan komponen Somerset Thinking Skills. Untuk bahagian 3.1 struktur modul, kursus ini merupakan program modular yang komprehensif dengan kira-kira 150 aktiviti berperingkat. Tujuannya adalah untuk membina kemahiran berfikir dan kosakata pelajar secara beransur-ansur. Modul pertama ialah asas penyelesaian masalah yang menekankan kesedaran metakognitif. Modul kedua ialah menganalisis dan mensintesis, di mana pelajar belajar memecahkan maklumat dan menghasilkan idea baharu. Modul ketiga, posisi dalam masa dan ruang, membantu pelajar memahami hubungan masa dan ruang. Akhir sekali, modul pemikiran komparatif mengalahkan pelajar membuat perbandingan dan pengelasan secara logik. Seterusnya, 3.2 ialah klasifikasi tugasan. Dalam STSC, terdapat 3 jenis tugasan utama yang direka untuk memastikan berlakunya bridging atau pemindahan latihan. Pertama ialah tugasan stimulus, iaitu perbincangan kumpulan kecil yang memberi tema dan konteks yang bermakna. Kedua ialah tugasan buatan, iaitu tugasan berstruktur dalam konteks terhad bagi melatih kemahiran kognitif tertentu. Ketiga ialah tugasan naturistik, iaitu tugasan berkait kehidupan sebenar seperti menjaga aktiviti atau menyelesaikan masalah harian. Tugasan ini penting untuk melihat sejauh mana pelajar boleh memindahkan kemahiran ke dunia sebenar. Untuk 3.3, metodologi pengajaran STSC menekankan pembelajaran interaktif dan perpusatkan pelajar. Bahan pengajaran yang digunakan selalunya berstruktur, tetapi pendekatannya unik kerana tidak memberi arahan yang jelas. Ini memaksa pelajar untuk berfikir secara kreatif dan berdikari. STSC menggabungkan tugasan terbuka untuk merangsang kreativiti dan tugasan tertutup untuk melatih strategi langkah demi langkah. Peranan guru pula adalah sebagai pengantara atau coach dengan membimbing pelajar secara tidak langsung melalui teknik soalan terbuka dan refleksi. Selain itu, STSC juga menekankan metakognisi, di mana pelajar perlu menjustifikasi pilihan strategi mereka. Pembelajaran kolaboratif turut menjadi elemen penting melalui perbincangan dan kerja kumpulan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Nazirul Hazim bin Asmuni dan saya akan teruskan pembentangan ini. Jadi, saya akan menerangkan tentang aplikasi Somerset Thinking Skill di dalam PNP. Jadi, seperti yang anda semua telah tahu, pendekatan ini menekankan pemikiran kritis, kreatif dan juga reflektif. Jadi, contoh-contoh aplikasi di dalam PNP yang kita boleh lakukan ialah yang pertama, soalan terbuka. Soalan terbuka. Jadi, soalan terbuka ini boleh merangsang pemikiran kritis dan reflektif para pelajar kerana soalan terbuka tidak terhad kepada satu jawapan yang tepat. Sebagai contoh, di dalam subjek Bahasa Melayu, semasa kita mengajarkan topik-topik seperti novel, kita boleh menanyakan soalan seperti bagaimana watak bertindak,
jika situasi berubah. Kita boleh soal kepada pelajar soalan-soalan begini supaya pelajar boleh menilai soalan, contoh situasi dan juga mereflect diri mereka, apa yang mereka akan lakukan. Jadi ini akan merangsang pemikiran kritis dan reflektif para pelajar. Tiada jawapan yang tepat, tiada jawapan yang salah. Jadi ini akan membuatkan mereka berpemikiran kreatif. Jadi contoh yang kedua, kita boleh tanyakan apakah tindakan alternatif watak? Adakah tindakan relevan yang boleh dilakukan oleh watak-watak tersebut? Jadi inilah contoh-contoh soalan terbuka yang kita boleh gunakan di dalam PDP. Jadi contoh seterusnya untuk aplikasi Somerset Thinking Skill dalam PNP ialah game based learning, iaitu pembelajaran berasaskan permainan. Jadi game based learning ini adalah kaedah inovatif yang merangsang pemikiran kritis para pelajar. Sebagai contoh yang kita boleh lihat sekarang, ada pelbagai aplikasi digital yang kita boleh gunakan dalam PNP, iaitu sebagai contoh Quizizz, Kahoot dan macam-macam lagi. Jadi game based learning ini boleh membantu pelajar mencuba pelbagai strategi dan membuat refleksi terhadap keputusan tersebut. Sebagai contoh, dalam Quizizz kita boleh lihat ada pelbagai strategi yang pelajar boleh gunakan untuk memenangi Quizizz tersebut dan menduduki tahta tertinggi ranking pertama di dalam kelas tersebut. Jadi ini akan merangsang pemikiran kreatif dan kritis para pelajar, selari dengan STS sendiri. Jadi yang seterusnya, Gallery Walk. Gallery Walk ini secara mudahnya kita boleh lihat pelajar akan dipecahkan kepada beberapa kumpulan dan guru akan memberikan topik berbeza di setiap kumpulan. Jadi mereka akan menghasilkan dapatan di atas kertas majung dan setelah selesai, pelajar-pelajar akan berkeliaran mengkaji, menganalisis maklumat-maklumat yang disediakan oleh kumpulan lain. Dan ini secara tak langsung akan meningkatkan pemikiran kritis dan menggalakkan pelajar menganalisa maklumat-maklumat secara teliti. Ini selari dengan Somerset Thinking Skill. Jadi itu adalah contoh-contoh yang saya boleh berikan untuk aplikasi Somerset Thinking Skill di dalam PNP. Dalam teori Somerset ni, antara hubungan Somerset dan kemahiran interpersonal dapat dibentuk kepada pelajar melalui guru membantu pelajar untuk memodelkan mereka dengan cara berfikir ataupun cara mengaplikasikannya dalam kehidupan seharian. Selain itu, guru juga dapat memberi sokongan kepada pelajar dari semasa ke semasa untuk pelajar meneroka perkara baharu di sekeliling mereka. Antara kemahiran interpersonal yang dapat membantu pelajar lagi adalah mereka dapat merefleksikan diri terhadap proses berfikir seperti merancang, memantau, menilai dan belajar untuk menyelesaikan masalah. Kajian daripada Dennis dan Somerset 2023 menunjukkan bahawa kesedaran metakognitif iaitu kemampuan untuk berfikir secara bersendiri ataupun secara berkumpulan dapat membantu pelajar untuk menghadapi era pembelajaran abad ke-21. Di pendidikan juga menunjukkan kemahiran metakognitif ini dapat meningkatkan kebolehan pelajar menghasilkan idea baru dan penyelesaian pelbagai masalah. Antara aplikasi teori Somerset dalam persekolahan, antara aktiviti yang boleh dijalankan adalah aktiviti kemasyarakatan yang mana pelajar dapat memahami tanggungjawab sosial dan meningkatkan kemahiran berinteraksi dengan masyarakat sebenar. Antara aktivitinya adalah seperti sukarelawan, lawatan kebajikan, khidmat masyarakat, gotong royong dan pelbagai lagi lah melibatkan penduduk setempat ataupun komuniti. Selain itu juga, antara teori yang boleh diserapkan dalam aktiviti persekolahan adalah antaranya aktiviti kokurikulum yang mana aktiviti seperti badan beruniform, kelab dan persatuan memberi ruang pelajar untuk mengaplikasikan teori STS ni dalam yang mana memberi mereka melatih kemahiran komunikasi dan kerja secara berkumpulan. Selain itu juga aktiviti berkumpulan seperti aktiviti dalam kelas mampu melibatkan pelajar secara aktif dalam menjana idea, menjadi pemimpin yang baik dalam kumpulan ataupun memberi ruang kepada mereka untuk saling bekerjasama yang mana mereka akan mampu menunjukkan rasa empati dan kepimpinan interpersonal dalam aktiviti berkumpulan. Jadi seterusnya saya akan membentangkan tentang isu dan cabaran mengaplikasikan Somerset Thinking Skill ataupun SDS dalam proses PDP. Walaupun SDS terbukti mampu meningkatkan kemahiran berfikir kritis, kreatif analitis dan reflektif dalam kalangan murid, pelaksanaannya masih berdepan pelbagai halangan. Jadi saya akan menerangkan 5 cabaran utamanya. Yang pertama adalah kurikulum yang padat dan berorientasikan peperiksaan. Guru menghadapi kekangan masa kerana perlu menyiapkan pelbagai topik mengikut jadual ketat kurikulum. Situasi ini menyebabkan aktiviti kebat seperti problem solving lab terpaksa dipendekkan. Aktiviti kebat terpaksa dipendekkan kerana kekangan masa. Sebagai contoh, guru mahu menjadikan case study untuk topik sains memerlukan murid menganalisis punca pencemaran. Namun aktiviti ini dibatalkan dan diganti dengan salin nota sahaja dan menyebabkan murid tidak berpeluang berfikir secara kritis ataupun membina hujah sendiri.
Untuk mengatasi masalah ini, guru boleh menggunakan mini SDS strategies seperti think, pair, share selama 3 minit ataupun soalan reflektif 1 minit. Guru juga boleh mengintegrasikan SDS ke dalam latihan peperiksaan, contohnya dengan menukar soalan fakta kepada soalan berasaskan analisis. Yang kedua, guru kurang latihan profesional dan kemahiran digital, terutamanya game-based learning GBL memerlukan guru mahir teknologi. Namun menurut Dasar Pendidikan Digital 2023, hanya sebahagian kecil guru berada pada tahap yang mahir. Majoriti masih pada tahap asas. Sebagai contoh, seorang guru bahasa Melayu mahu menggunakan aplikasi interaktif seperti Quizizz untuk melaksanakan aktiviti penilaian berbentuk strategi berfikir. Tetapi beliau tidak mahir mengendalikan aplikasi tersebut. Guru tu mungkin takut tersilap klik ataupun bimbang internet terganggu ataupun tidak tahu cara menghasilkan soalan yang mencabar pemikiran. Akibatnya guru kembali kepada kaedah tradisional yang lebih selamat dan ringkas. Tetapi kurang merangsang pemikiran analitis murid. Untuk mengatasi cabaran ini, latihan berkala perlu diberikan kepada guru termasuk bengkel digital mikro seperti 15 minit sehari. Guru juga boleh berkongsi kepakaran melalui komuniti pembelajaran profesional PLC. Selain itu, guru juga boleh memulakan penggunaan digital dengan alat yang paling mudah seperti PowerPoint interaktif sebelum beralih kepada aplikasi yang lebih kompleks. Yang paling penting, guru membina keyakinan secara progresif, bukan cuba menguasai semua teknologi sekaligus. Yang ketiga, murid pasif dan kurang motivasi. SDS memerlukan murid bertanya, berbincang, menilai pilihan dan memberi justifikasi. Namun, ramai murid lebih selesa menjadi pendengar pasif kerana keyakinan rendah ataupun budaya takut salah. Sebagai contoh, dalam galeri walk, murid sepatutnya bergerak menilai kerja rakan dan memberi komen. Tetapi ada murid hanya memandang poster tanpa menulis ataupun sekadar ikut rakan. Jadi aktiviti yang sepatutnya melibatkan pemikiran aras tinggi ini akhirnya menjadi pasif. Untuk mengatasi hal ini, guru boleh menggunakan strategi pemecahan aktiviti kepada langkah kecil seperti memberi kad respon, meletakkan soalan pemandu yang spesifik ataupun menggunakan ganjaran motivasi. Aktiviti ini juga boleh dimulakan dengan contoh mudah sebelum beralih kepada soalan kompleks. Guru boleh memastikan setiap murid mempunyai peranan seperti penyemak, penyoal ataupun pencatat supaya mereka tidak boleh berdiam diri di dalam aktiviti inilah. Jadi yang keempat adalah kekurangan bahan bantu mengajar dan fasiliti. Jadi SDS ni memerlukan sumber manipulatif ruang untuk bergerak dan teknologi untuk aktiviti penyelesaian masalah. Kekurangan fasiliti boleh menyukarkan pelaksanaan aktiviti interaktif. Sebagai contoh, guru mahu melaksanakan aktiviti galeri walk untuk topik eksperimen, tetapi ruang kelas terlalu sesak dan tiada papan pameran. Begitu juga dengan aktiviti GBL, game based learning, walaupun aplikasi seperti Kahoot menarik, tiada capaian internet stabil ataupun peranti yang mencukupi. Untuk mengatasi masalah ini, guru boleh menggunakan bahan alternatif kos rendah seperti kertas mahjong, sticky notes ataupun bahan kita semula. Jadi aktiviti ini boleh dilakukan di luar bilik darjah seperti di koridor ataupun di kantin semasa waktu lapang. Jika teknologi terhad, guru boleh melaksanakan versi analog GBL seperti quiz berstick. Akhir sekali adalah kebergantungan pelajar kepada teknologi dan AI. Penggunaan AI ini boleh menyebabkan murid malas berfikir kritis dan hanya bergantung kepada jawapan yang segera. Sebagai contohlah, ketika menjawab tugasan esei, murid menggunakan AI untuk menghasilkan jawapan lengkap tanpa membuat analisis sendiri. Hal ini boleh melemahkan keupayaan murid untuk membina idea, berhujah dan menilai maklumat, iaitu elemen utama dalam SDS. Jadi untuk mengatasi cabaran ini, guru perlu membimbing murid tentang penggunaan AI secara beretika dan tambahan pula murid boleh diajar untuk menggunakan AI sebagai alat bantuan, bukan alat siap pakai. Jadi sebagai contoh, murid hanya boleh menggunakan AI ni untuk buat draft ataupun rangka untuk mencari idea awal. Guru juga boleh menggunakan strategi reflection check di mana murid perlu menulis semua jawapan dengan ayat sendiri ataupun menunjukkan proses mereka berfikir. Jadi itu sahaja dari saya. Seterusnya kita pergi ke bahagian rumusan dan penambahbaikan. Secara keseluruhannya, Somerset Thinking Skill atau dikenali sebagai SDS merupakan satu kerangka yang pengajaran yang sangat penting dalam membangunkan kognitif murid. Melalui pendekatan yang berstruktur dan reflektif ini, SDS membantu murid menguasai kemahiran berfikir kritis, proaktif, analitik dan juga metakognitif. Pendekatan ini seiring dengan keperluan pendidikan abad ke-21 yang memerlukan murid mampu menilai maklumat, menyelesaikan masalah kompleks serta menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi dan sosial.
Bagi meningkatkan pelaksanaan STS ini di sekolah, beberapa aspek penambahbaikan perlu diberi perhatian lah. Dan yang pertama, latihan profesional guru perlu dipertingkatkan, terutamanya dalam penggunaan teknologi soal aras tinggi dan bimbingan metakognitif. Kedua, sekolah perlu menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih berkualiti, termasuk sumber digital yang dapat merangsang pemikiran kritis murid. Selain itu, penilaian formatif seperti jurnal refleksi, rubrik metakognitif dan tugasan penyelesaian masalah wajar diperluas bagi memantau perkembangan pemikiran murid secara konsisten. So, melalui usaha-usaha ini, STS berpotensi melahirkan pelajar yang bukan sahaja kritis dan kreatif, tetapi juga beretika dan bersedia menghadapi cabaran global yang semakin mencabar. So, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.